Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian Arab dan Tamadun Islam bagi kali yang ketiga, atau ringkasnya disebut sebagai Ikospati 3.0. Jadi bersempena dengan Ikospati 3.0 ini, saya akan membentangkan satu kertas yang bertajuk Simbiosis antara Reka Bentuk dan Landscape Hospital dengan Terapi Muzik dalam Perubatan Tamadun Islam. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, terapi muzik, bila kita bercakap tentang perkara ini, sebenarnya dia adalah satu kaedah rawatan yang kita boleh jumpa bukan hanya dalam tamadun Islam, tapi dia juga ada dalam pelbagai tamadun dunia. Contohnya macam tamadun Mesir Purba, Cina Purba, tamadun Greek, tamadun Rom, tamadun Barat pun ada juga perkara ini. Jadi tamadun-tamadun ini menggunakan terapi muzik tadi sama ada untuk merawat fizikal, untuk merawat mental ataupun untuk merawat spiritual seseorang pesakit tersebut. Dalam konteks tamadun Islam, kita dapati terapi muzik ini diaplikasi di hospital-hospital. Maksudnya dia macam diinstitusikan kaedah rawatan itu, bukan dijalankan secara persendirian sahaja, tetapi juga dijalankan secara institusi, iaitu dilaksanakan menerusi hospital-hospital yang ditubuhkan pada masa itu. Contohnya macam Bimarastan Fest di Morocco, Bimarastan Al-Mansuri di Kahirah, Bimarastan Al-Arghuni di Aleppo, Syria, Bimarastan Nuruddin di Damsyik dan juga lain-lain hospital seperti yang tersenarai pada skrin pada slide saya itu ya. Baiklah, pelaksanaan terapi muzik di hospital-hospital tadi sebenarnya melibatkan beberapa kaedah lah, sama ada dengan menggunakan instrumen muzik ataupun dengan menggunakan suara manusia. Suara manusia ni macam alunan suara azan ataupun alunan ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun juga menggunakan bunyi alam. Bunyi alam macam bunyi aliran air, bunyi haiwan seperti bunyi burung, ataupun juga gabungan kepada gabungan antara kaedah-kaedah yang telah disebutkan tadilah. Okey. Sekarang kita tengok kepada reka bentuk dan landscape hospital. Dalam konteks tamadun Islam, kita dapati bahawa aplikasi terapi muzik itu dia yang menggunakan kaedah-kaedah tadilah, contoh macam instrumen muzik, bunyi alam dan juga suara manusia tu, dia banyak disokong oleh reka bentuk dan landscape hospital yang diwujudkan pada masa itu. Baiklah, sekarang kita akan lihat apakah sebenarnya bentuk ataupun reka bentuk dan juga landscape hospital yang membantu pelaksanaan terapi muzik dalam tamadun Islam. Okey, yang pertama kalau kita tengok yang pertama ialah struktur binaan bilik-bilik ataupun wad pesakit. Struktur binaan bilik atau wad pesakit ni dia membenarkan pengaliran bunyi yang boleh keluar masuk silih berganti di hospital tersebut. Contohnya macam struktur binaan hospital pada abad pertengahan Islam seperti era Saljuk dan juga era Osmani. Jadi bila struktur bilik ataupun wad-wad pesakit tadi membenarkan pengaliran bunyi berlaku, maka bila ada persembahan oleh band pemuzik di hospital berkenaan, secara tak langsung pesakit yang berada di hospital itu mereka akan dapat dengar bunyi tersebut sebab struktur binaan hospital itu membenarkan pengaliran bunyi berlaku ke seluruh penjuru hospital. Contoh band pemuzik ni macam yang ada di Hospital Sultan Bayazid II, di mana band ini akan buat persembahan 3 kali seminggu dengan menggunakan beberapa jenis peralatan muzik. Okey, sekarang ni pula bagaimana kalaulah bilik ataupun wad pesakit tadi duduk jauh daripada tempat persembahan atau tempat pemuzik membuat persembahan. Adakah bunyi daripada persembahan tadi akan dapat juga didengari oleh pesakit kalau kedudukan mereka itu jauh daripada tempat persembahan tersebut? Baiklah, dalam hal ini kita perlu lihat kepada
Satu, saya boleh namakan dia sebagai sistem. Okay, satu sistem lain yang diwujudkan di hospital-hospital dalam tamadun Islam, iaitu kita panggil dia sebagai sistem akustik. Okey, kalau tengok slide ni, kita akan nampak ya ada kubah dekat atas ni. Okay. Kubah ni ada fungsi dia yang tersendiri. Pada masa tu memang tidak ada pembesar suara yang digunakan untuk membolehkan bunyi itu menjadi lebih kuat hasil daripada instrumen yang dimainkan dalam persembahan tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh tamadun Islam pada ketika itu ialah mereka bina kubah. So kita nampak kat sini, contoh ini adalah contoh kubah pada Bimarastan Al-Aruni di Aleppo, Syria. Satu lagi contoh, ini juga contoh kubah walaupun nampak pelik sikit, lain sikit daripada yang tadi. Yang tadi tu macam standard lah kubah macam tu bentuk dia kan, tapi yang ini di Bimarastan Nuruddin, kubah juga, cumanya kubah dia dalam bentuk kita panggil kubah mukarnas. Nampak kat sini bentuk ini yang mukarnas tu. Tapi tak kisah mukarnas ke apa, yang penting kubah itu yang ada peranan yang tersendiri. Okey, kubah-kubah ini dia akan jadi alat pengumpul dan penguat suara, penguat bunyi. Seolah-olah macam pembesar suara jugalah, sehingga dia dapat membantu penyebaran bunyi muzik daripada persembahan tadi ke setiap penjuru hospital. Dengan itu maka walaupun kedudukan bilik atau wad pesakit tadi jauh daripada pentas persembahan, tapi tak ada masalah kerana bunyi itu juga akan tetap didengari oleh pesakit-pesakit yang berada di hospital tersebut. Baiklah, reka bentuk dan landscape hospital yang kedua ialah dewan atau pentas untuk persembahan. Apabila aplikasi terapi muzik dalam tamadun Islam ini menggunakan instrumen melalui persembahan daripada band pemuzik itu, maka secara tak langsung kita perlu kepada dewan ataupun pentas untuk melaksanakan atau melakukan persembahan tersebut. Jadi ada sesetengah hospital tu dia memang dah ada band pemuzik tersendiri. Kalau yang tak ada, mereka akan menggunakan band pemuzik daripada luar hospital tersebut. Cumanya bila ada keperluan penggunaan band pemuzik tadi untuk buat persembahan, secara tak langsung keperluan kepada dewan atau pentas itu wujud. Jadi bila ada keperluan mengadakan persembahan, maka hospital pada masa itu akan menyediakan dewan atau pentas untuk persembahan muzik menggunakan instrumen lah, terutamanya kalau macam yang bunyi alam tu dia tidak perlu kepada dewan atau pentas untuk persembahan. Contohnya macam Bimarastan Al-Aruni di Aleppo, Syria, dia memang sediakan pentas untuk para pemuzik dia di bahagian Iwan sebelah selatan hospital tersebut. Jadi di pentas inilah pemuzik mereka akan mengadakan persembahan untuk menghiburkan pesakit di hospital tersebut. Baiklah, kita pergi pula kepada reka bentuk dan landscape hospital yang ketiga, iaitu kolam dan pancutan air. Okey, saya tunjukkan dahulu gambar dia supaya kita nampak bagaimana rupa bentuk kolam tersebut. Ini contoh kolam yang ada di Hospital Sultan Bayazid II. Ini pula adalah contoh kolam yang ada di Bimarastan Al-Aruni di Aleppo, Syria. Okay, yang ini yang di Bimarastan Al-Aruni ni kita boleh nampak dengan jelas pancutan air yang ada di kolam itu. Ini adalah pancutan air. Tak nampak tinggi sangat, tapi nanti saya tunjukkan setinggi mana pancutan air itu boleh pergi. Okey, sebenarnya dari segi pembinaan sistem kolam pancutan air ni, dia adalah satu elemen yang penting lah dalam mengaplikasi terapi muzik di hospital-hospital dalam tamadun Islam. Maksudnya kat sini memang ada banyak hospital dalam tamadun Islam yang membangunkan atau mewujudkan kolam-kolam sebegini. Pancutan air ni dia akan mengeluarkan bunyi yang ada irama atau bunyi berirama yang boleh memberi ketenangan kepada jiwa pesakit. Tapi sebenarnya bukan jiwa pesakit itu saja yang akan boleh dapat rasa
rasa tenang bila mendengar bunyi aliran air itu, sebab jiwa kita yang bukan pesakit pun kalau kita dengar bunyi aliran air itu, kita juga akan berasa ketenangan tersebut bila dapat menikmati bunyi pancutan air tadi. Kalau kita lihat secara khusus kepada hospital-hospital tertentu lah, contoh macam Bimarastan Al-Mansuri di Kahirah, kita akan dapati di tengah-tengah dataran hospital tu, dataran yang luas tu, dia ada satu kolam yang besar dengan sistem pancutan air yang kalau dia memancut tu, kita boleh nampak ketinggian dia macam setinggi 2 orang lelaki dewasa. Tu nak tunjuk ketinggian itu dibandingkan dengan 2 orang lelaki dewasa, untuk menunjukkan betapa tinggi sebenarnya pancutan air yang boleh dilakukan di kolam tersebut. Di hospital ni juga dia ada satu pancutan air dinding dipanggil, yang biasa digunakan untuk merawat pesakit yang dalam kategori yang sudah hampir sembuh lah, ataupun yang dalam proses pemulihan, di mana mereka biasanya akan beristirahat di tepi kolam tersebut, menikmati bunyi pancutan air dinding itu sambil dilayan oleh para petugas di hospital tersebut. Satu lagi hospital yang macam telah disebutkan tadi, Hospital Bayazid 2 tadi, seperti yang ada dalam gambar dalam slide sebelum ini. Dekat sini pula kolam tadi dia ada di tengah-tengah bangunan hospital, dan oleh kerana hospital yang sama turut juga menggunakan turut juga mengaplikasi terapi muzik menggunakan peralatan bunyi daripada instrumen dengan ada band pemuzik dan sebagainya tu, maka mereka mengatakan kombinasi atau kombinasi lah lebih sesuai, kombinasi antara aliran bunyi aliran air tadi dengan peralatan, dengan bunyi yang dimainkan daripada peralatan muzik itu, dikatakan dapat menambahkan lagi efek terapeutik bukan hanya kepada pesakit yang sedang menjalani rawatan di hospital tersebut, tetapi juga kepada pelawat-pelawat yang berkunjung ke hospital itu. Satu lagi hospital yang kita boleh tonjolkan di sini ialah Hospital Al-Arghuni di Aleppo, Syria, yang ada dalam slide ini sekarang. Kolam ini sebenarnya dibina di halaman tengah hospital, dan pesakit mental akan akan diterapi dengan bunyi aliran air daripada kolam pancutan ini. Baiklah, reka bentuk dan landscape hospital yang seterusnya ialah masjid. Maksudnya di sini masjid dibina berdekatan dengan hospital. Jadi suara azan yang yang dikumandangkan di daripada menara masjid berhampiran, ataupun bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada masjid itu akan turut menjadi terapi kepada pesakit yang sedang dirawat di hospital tersebut. Reka bentuk sebegini sebenarnya banyak kita jumpalah dalam hospital-hospital yang dibina pada abad pertengahan Islam. Biasanya dia dibina sebagai satu kompleks sebenarnya. Dalam kompleks itulah ada bangunan hospital, ada bangunan masjid dan juga beberapa binaan lain, contoh macam sekolah ke. Kalau kita boleh lihat kepada kompleks Bimarastan Al-Mansuri di Kahirah, Mesir, kompleks itu kita akan lihat dia ada 3 blok bangunan, dan daripada 3 blok bangunan itu satunya ialah masjid dan satu lagi ialah hospital. Jadi masjid tu macam satu binaan yang ada dalam kompleks berkenaan. Okey, masjid inilah sebenarnya yang ada dia ada macam lantikan tetap kepada kori. Jadi masjid ini dilantik 50 kori berjawatan tetap, dibayar gaji tetap kepada kori tersebut, dan kori inilah yang akan mengalunkan bacaan Al-Quran di masjid tersebut. Kenapa masjid dibina berdekatan dengan hospital? Tujuan dia adalah supaya suara azan dan juga bacaan Al-Quran yang dialunkan di masjid itu dapat didengari oleh pesakit yang dirawat di hospital berhampiran sepanjang masa, kerana ia sentiasa dialunkan di masjid tersebut. Jadi berdasarkan kepada pembentangan tadi, saya boleh rumuskan di sini bahawa wujud simbiosis yang signifikan antara reka bentuk dan landscape hospital dengan terapi muzik yang diaplikasi di hospital-hospital dalam tamadun Islam. Fasiliti yang dibangunkan ini
sebenarnya adalah refleksi kepada kemajuan yang dicapai dalam bidang perubatan. Ia telah membentuk satu prasarana yang amat kondusif sebagai sebuah institusi kesihatan di mana setiap struktur binaan dan landscape hospital itu ada peranan dan fungsinya yang tersendiri untuk membantu membantu aplikasi terapi muzik di tempat tersebut. Jadi sampai di sini sahaja pembentangan saya berkaitan dengan simbiosis antara reka bentuk dan landscape hospital dengan terapi muzik dalam perubatan tamadun Islam. Mudah-mudahan pembentangan ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.